Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk bagi kumpulan kami adalah hubungan antara kadar inflasi dan kadar pertumbuhan guna tenaga. Sebelum itu, apakah itu inflasi dan apakah itu guna tenaga? Soalan ketiga, apakah pandangan ataupun pendapat Encik terhadap harga barang-barang tersebut? Okey, barang ada yang macam dia tak ada naik hari-hari. Dia mungkin ada 3 bulan sekali naik ataupun 6 bulan sekali naik ataupun tahun sekali naik. Macam dulu daging burger 6 keping lebih kurang RM4.50 ataupun RM5.50. Tapi sekarang harga dia sebungkus RM7. Dia naik kenaikan macam itulah. Macam roti pun sama. Roti dulu dalam RM2 ataupun RM2.20. Tapi sekarang dah jadi RM3.20. Inflasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan harga barangan dan perkhidmatan sepanjang tempoh tertentu. Inflasi terjadi disebabkan kenaikan harga barang dan nilai duit iaitu kuasa beli semakin berkurangan. Nilai RM1 hari ini adalah lebih kecil berbanding 10 tahun yang lalu. Setelah mengharungi zaman PKP selama 2 tahun sejak tahun 2020, kini rakyat Malaysia terpaksa menerima azab kenaikan harga barangan asas dan makanan. Kalau dulu, dengan duit RM50, kita mampu beli banyak barang sehingga penuh troli. Kini, dengan RM50 hanya dapat membeli beberapa barangan sahaja. Kadar inflasi negara telah mencatat 1.9% pada bulan September 2023. Seterusnya, apakah itu guna tenaga? Guna tenaga merujuk kepada pekerja yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam sesuatu pekerjaan. 4 bidang yang memerlukan guna tenaga adalah aktiviti profesional, aktiviti pembinaan, aktiviti pengeluaran dan aktiviti penyelidikan. Bidang yang memerlukan guna tenaga yang tinggi adalah dalam bidang pengeluaran. Aktiviti pengeluaran terlibat dalam sektor utama seperti pertanian dan hasil semula jadi yang menggunakan pekerja yang tidak berkemahiran tinggi. Aktiviti ini mengutamakan penggunaan tenaga pekerja dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Perubahan dalam guna tenaga iaitu pertambahan bilangan pekerja menunjukkan sektor ekonomi itu sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di sesebuah negara seringkali diiringi dengan cabaran inflasi. Namun begitu, dengan adanya inflasi serta kadar guna tenaga yang ramai, akan dapat meningkatkan ekonomi negara dengan lebih tinggi. Ekonomi Malaysia pada suku ketiga 2023 telah dipacu oleh permintaan domestik, manakala keadaan global kekal lemah dan tidak menentu. Keluaran dalam negara kasar telah meningkat sebanyak 3.3% menjadikan tempoh dalam 9 bulan 2023 sebanyak 3.9%. Pasaran buruh pula terus bertambah baik dengan kadar pengangguran yang berlaku pengurangan sebanyak 1.4% berbanding dengan suku sebelumnya. Ekonomi Malaysia yang meningkat pada suku ketiga ini disokong oleh permintaan domestik sebanyak 4.8% dengan pasaran buruh yang berdaya tahan. Malahan, inflasi turut menyokong pertumbuhan ekonomi pada waktu ini. Misalnya, barangan yang menyokong kepada inflasi adalah minyak kelapa sawit dan beras. Inflasi Malaysia kekal 2.0% pada Ogos dengan mencatatkan indeks sebanyak 130.8%. Datuk Seri Dr. Muhammad Yuzair Wahidin berkata, inflasi keseluruhan secara bulanan pada bulan Ogos meningkat kepada 0.2% berbanding 0.1% pada bulan Julai. Punca-punca inflasi di Malaysia penting dan harus kita fahami kerana ia bukan sahaja mencerminkan cabaran dalam pengurusan ekonomi negara, tetapi ia juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk dasar-dasar kewangan dan sosioekonomi. Permintaan barangan dan perkhidmatan dalam pasaran meningkat secara mendadak yang tidak mampu ditampung oleh bekalan dan penawaran oleh pembekal, peniaga dan penjual pada ketika itu merupakan punca inflasi di Malaysia. Akhirnya, peniaga dan penjual tiada pilihan lain. Mereka terpaksa menaikkan harga barangan dan cas perkhidmatan bagi memenuhi permintaan yang tinggi di kalangan pelanggan mereka. Kemudian, nilai ringgit Malaysia terus jatuh.
Kebanyakan barangan keperluan perlu diimport apabila nilai ringgit terus merosot nilainya. Oleh yang demikian, kos operasi, pengeluaran dan pengedaran akan meningkat. Kos bahan mentah dan tenaga kerja juga turut meningkat. Ini akan menyebabkan guna tenaga menjadi kurang kerana peniaga mahu mengurangkan kos pengeluaran. Sebaliknya, jika inflasi tarikan permintaan berlaku, ini menggalakkan firma mengeluarkan lebihan pengeluaran untuk memenuhi lebihan permintaan di pasaran dan seterusnya menambahkan penggunaan guna tenaga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putra Fazlur Rafiq bin Zulkafli bernombor matriks 298766 yang menceritakan sebuah sedikit tentang kesan inflasi terhadap negara ini. Di mana anda semua lihat dalam video ini, kadar inflasi telah mengalami peningkatan sebanyak 2.5% dan sebanyak 184 item makanan meningkat pada tahun 2021. Hal ini akan menimbulkan kesan-kesan yang berikut. Antaranya kos sara hidup. Kos sara hidup dalam ekonomi membawa maksud jumlah wang yang diperlukan pada masa kini untuk melampau segala pembelanjaan. Selain itu, kesan inflasi juga memberi tekanan kepada komuniti. Hal ini kerana perkara seperti perniagaan dan individu akan merasa sukar dalam perancangan untuk masa depan akibat serangan daripada inflasi ini sendiri. Seterusnya, modal perniagaan kecil turut meningkat. Hal ini kerana peniaga kecil sering menghadapi cabaran apabila inflasi ini tidak dapat dikawal. Mereka juga harus membelanjakan lebih banyak modal dalam perniagaan mereka sendiri. Seterusnya, mari kita lihat video ini. Akan bercakap tentang kesan inflasi. Mari kita mula dengan bercakap tentang penghakisan kuasa beli akibat inflasi. Kerana mengikut orang ramai, ini adalah kesan inflasi yang paling besar dan paling buruk. Jika anda bertanya Makcik Kia mengapa inflasi begitu buruk, dia akan memberitahu anda bahawa jawapannya adalah jelas. Inflasi merampas kuasa beli duitnya. Apabila harga meningkat, pembeli barangan dan perkhidmatan perlu membayar lebih untuk apa yang mereka beli dan penjual barangan dan perkhidmatan mendapat lebih banyak untuk apa yang mereka jual. Sememangnya inflasi secara langsung menurunkan taraf hidup anda. Berdasarkan masalah inflasi terhadap pertumbuhan guna tenaga, terdapat dua kaedah yang meliputi 4 cara untuk mengurangkan atau mengimbangi masalah inflasi di Malaysia. Kaedah yang pertama ialah melalui dasar kewangan, di mana Bank Pusat perlu menaikkan nisbah rizab berkanun. Bank Pusat perlu mengambil tindakan dengan mengurangkan keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman dan penciptaan kredit berkurangan. Yang seterusnya, kerajaan perlu menaikkan nisbah rizab mudah tunai. Tindakan ini akan menyebabkan jumlah simpanan dalam bentuk wang tunai dan bil jangka pendek di bank perdagangan akan bertambah. Kaedah yang kedua ialah melalui dasar fizikal, di mana kerajaan harus melaksanakan dasar fizikal menguncup dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan atau menaikkan cukai atau kedua-duanya sekali. Untuk pengurangan perbelanjaan kerajaan, tindakan ini boleh diambil melalui penangguhan projek pembangunan. Apabila pembelanjaan berkurang, perbelanjaan agregat akan berkurang. Pengurangan permintaan agregat seterusnya menyebabkan harga umum jatuh. Cara yang kedua ialah kerajaan menaikkan cukai. Kerajaan perlu menaikkan cukai langsung seperti cukai pendapatan perseorangan dan cukai pendapatan syarikat. Maka ia dapat mengurangkan pendapatan boleh guna isi rumah dan keuntungan syarikat. Kesimpulannya, kadar inflasi dapat memberi impak kepada kadar pertumbuhan guna tenaga sama ada menaik atau menurun. Kadar inflasi harus dikawal dengan baik agar guna tenaga dapat dimanfaatkan dengan efisien. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.